Jadi kita punya eksperimen pertama kita adalah simple harmonic motion. Okay. Dan kalau kita tengok di sini, at the end of this lesson, student should be able to determine the acceleration G due to gravity using a simple pendulum and investigate the effect of large amplitude oscillation to the accuracy of G obtained from the experiment. Okay. Jadi itu adalah kita punya objektif lah. Dia ada dua. Kita nak cari G gunakan simple pendulum experiment. Kedua, kita nak investigate. Kita nak tengok apakah efek amplitude yang besar terhadap nilai G yang akan kita perolehi. Okay. What is simple pendulum? Tadi saya dah suruh awak buat kan. So what is simple pendulum? Ada siapa-siapa boleh bagi jawapan? What is simple pendulum? Point mass suspended from a string or rod of negligible mass. Ya, betul. Okay, pandai Luqman. Okay, so simple pendulum is a point mass is a point mass suspended from a string or rod of negligible mass. So basically, simple pendulum tu dia mesti ada point mass dan dia ada tali, string ataupun rod. Yang rasanya semua orang pernah nampak lah pendulum, simple pendulum. Okay, motion of an object that returns to its initial position after a fixed time interval is called Periodic motion. Periodic motion. periodic motion. Good. Okay. State two quantities that proportional to the object's displacement dalam simple harmonic motion. Okay, apakah kuantiti yang? Acceleration. Ya, Acceleration. betul. Yang pertama, acceleration. Okay. So, ini kita dapat daripada mana ni? Okay. Kita dapat daripada equation E equal to negative omega square X. Kemudian satu lagi? Restoring force. Restoring force. Restoring force. Mana awak dapat ni? Dalam ni ada? Restore. Okay, restoring force. So, untuk restoring force, apa equation yang berkaitan dengan restoring force? Ada siapa-siapa yang tahu? Ada? Okay, jawapan dia? Apa dia? Tak tahu saya. Yang kan nak bagi jawapan. Okay, so kita dapat daripada Hooke's law F equal to Kx. Okay, so ini dalam chapter yang lepas lah. Okay, chapter 4 yang berkaitan dengan potential energy, elastic potential energy of the spring. Okay, dan kita ada satu law yang kita panggil Hooke's law di mana F is equal to Kx. Alright, jadi F di sini adalah restoring force. Okay, kenapa spring pun boleh pakai? Sebab spring pun akan menghasilkan simple harmonic motion juga. Okay, dia pun akan melakukan periodic motion sama macam simple pendulum dan sebagainya lah. Okay, number 4. The condition for the simple pendulum to perform simple harmonic motion
R, the Point mass of mass. this vertical bob is Point mass. Point a mass. A point mass. good. Yang kedua, Mass. 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 the mass of the string is negligible. And the third one is the amplitude of oscillation is Small. small. Okay. Dan small tu banyak mana? Apa dia? Small 10. tu Bawah pada 10 lah. bawah daripada 10. Yes. Okay, the angle is, this phase angle is less than 10 degree. Okay, so angle yang dimasukkan tu apa? Angle, inilah. Yang bila kita nak buat eksperimen ni, kita perlu displace ataupun kita perlu lepaskan kita punya pendulum dari satu angle. Okay, dan angle dilepaskan itu perlulah angle di sini perlulah kurang daripada 10 degree. Okay. Does the period of oscillation of simple pendulum depend on mass? No. Yes. No. No. Okay, kenapa no? Sebab period depends on the length. Okay. Betul? But period depends on length. So basically dia depend on dua benda. Length dan juga G awak dapat daripada mana? Mana awak tahu? Period depend on length. Okay. Daripada mana tu? Daripada equation ni. Okay, ini daripada apa tu kita panggil daripada lab manual. So, kita ada satu equation. Okay, equation ni adalah equation untuk cari period of sesuatu objek tu lah. Okay, sesuatu pendulum. Okay, period of the pendulum. So, dekat sini, okay, so period is equal to 2 pi square root L over G. So, dalam ni, kalau kita tengok, tak ada pun mass. Yang ada hanyalah length dan juga G. Okay, so basically period is depend on length ataupun G. Memandangkan G ni adalah gravitational acceleration dan kita buat di tempat yang sama. So G dia kita kira constant lah, unless kita buat kat tempat yang berbeza gravity dia. Jadi untuk eksperimen ni kita punya period hanya bergantung kepada length. Okay. So jawapan dia. So tak kisahlah berat pendulum bob tu berapa kilo. 10 kilogram ke 1 gram ke. Okay. Dia punya period of oscillation sama sahaja. Okay, number 6. How to determine the period of a simple pendulum for a given number n of oscillation? Ni kena tulis formula kan? Ya, kena tulis formula. Apa formula dia? Yang T sama dengan T sama dengan T sama dengan Betul. bagi number of Bagi? oscillation. And taken of the number of oscillation. Ya. Ya. Okay, period T equal to time taken divided by number of oscillation. So dalam eksperimen ini kita akan, kalau kita tengok dalam lab manual, okay, dalam eksperimen ini, okay, kita akan release the pendulum at less than 10 degree from the vertical in one plane and measure the time for 20 oscillation. Okay, kita akan ambil masa untuk 20 oscillation. Okay, so dah ada masa untuk 20 oscillation lah. Repeat the operation and calculate the average value, then calculate the period of oscillation. Okay, jadi masa yang diambil untuk buat 20 oscillation bahagi dengan 20 untuk kita dapatkan the period of
the oscillation, the period of the pendulum. Okay. Soalan seterusnya. If we vary the length of the pendulum, the period will change. Construct an appropriate table to record the data of length L, time taken T, and corresponding T and T squared. So basically kita tak payah nak appropriate table sangat lah. Memang table tu biasa lah. Okay. So dia nak data dalam table kita, dia nak length, time taken, period dan juga period square. Jadi kita punya table lah. Itulah. Okay, kita ada length. Okay. Dalam penulisan table ni, okay, penulisan table, ingat length dan time taken ni adalah primary data. Dua benda ni adalah primary data. Apa yang dimaksudkan dengan primary data? Siapa ingat? Data awal. Data mula-mula. Data yang mula-mula. Okay, ya. Data yang betul lah. Okay, data yang paling awal sekali yang kita dapat daripada measuring instrument. Contoh macam length, okay, kita ukur gunakan meter rule. Jadi data yang kita ambil daripada meter rule tu kita letak dekat sini. So itulah primary data. So dalam primary data kita perlu letak dia punya uncertainty. Okay, uncertainty apa? Uncertainty of the measuring instrument kita, iaitu ruler. Okay, macam mana kita nak tentukan dia punya uncertainty? Kita tengok dia punya sensitivity. Sensitivity is the smallest scale of the instrument. Contoh, kalau kita ada meter rule, yang paling kecil, scale yang paling kecil sekali sebelum kosong, selepas kosong adalah 0.1 cm. Jadi kita nak tulis dia kena tulis macam ni. Plus minus 0.1 cm. Contoh. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, time taken. Time taken for 20 oscillation. Ni time taken pun sama. Time taken adalah primary data juga. Okay, sebab apa? Time taken kita ambil daripada stopwatch. Okay, jadi kita perlu letak dia punya uncertainty of the stopwatch. Dan selalunya stopwatch dia punya uncertainty ataupun dia punya sensitivity ataupun the smallest time that can be measured by the stopwatch is 0.01 lah. Okay, second. Okay, so dua ini primary data. Kemudian dia suruh cari T dan T squared. Jadi T period adalah secondary data. Secondary data pula adalah data yang kita kira gunakan primary data. Okay, contoh macam period, kita cari dia menggunakan T20 bahagi dengan 20. Jadi kita dah menggunakan data yang ada dalam primary, kita gunakan dan jadilah secondary data. Dan dalam secondary tak perlu letak uncertainty, cukup kita letak unit sahaja. Okay, dan yang terakhir sekali T squared. Okay, T squared pun samalah, secondary juga. Okay, ada kuasa 2 jadi second kuasa 2. So inilah dia table dalam eksperimen yang pertama nanti. Oh. What is the title of the graph that needs to be plotted in this experiment? Apa title graph? T square against L. T2 against T. Square against L. T square against L. Okay, nak dapat daripada mana? Dapat daripada procedure. Okay, procedure kita. Okay, so ini dah repeat 5 kali. Lepas repeat kita akan plot. Plot graph of T square against
L. Okay, and determine the value of G. Okay, which procedure that investigates the effect of large amplitude of oscillation can state the related angle used? Okay, mana satu prosedur yang kita cari effect of large amplitude ni? Okay. So ni kita akan tengok kita punya ni lah. Alright. So ini dia punya setup lah. Setup kita punya eksperimen macam ni lah. Okay, kita ada string. Kemudian ada protractor kat sini untuk ukur angle. Okay. Okay, yang angle ni banyak orang silap. Banyak orang silap sebab apa? Sebab masa eksperimen nanti, memang kita akan letak bentuk dia macam tu lah. Okay. So bila kita letak macam ni, kosong dia dekat sini. Kat sini 90. Dekat sini 180. Dia akan jadi macam tu. Lepas tu kan dia kata 10 degree. Banyak yang orang buat tarik sampai ke sini. Sebab dia ingatkan angle tu dekat sini. Kat sini 10 degree tu. Sebab ni kosong kan. Kosong dia tarik sampai sini. Tapi sebenarnya angle tu bukan daripada kosong yang ni. Sepatutnya angle tu daripada center. Okay, daripada center. Yang ini kosong sepatutnya. So kalau 10 degree, tarik sampai sini sahaja. Okay. Takpelah, nanti bila awak datang sini, awak akan nampak lah. Okay. Kadang-kadang ada group yang buat tarik sini. Tahulah sebab apa. Sebab dia ingatkan 10 degree tu daripada atas ni lah. Dia tengok 10 degree dekat protector tu sahaja. Okay, berbalik pada soalan tadi. Step yang terlibat untuk investigate the large amplitude tu adalah step F. Okay, fix the length of pendulum at 100 cm. Release the pendulum through a large arc about 70 degree. Okay, so ini dia punya angle. From the vertical, record the time for 5 complete oscillation, repeat operation and calculate the average value. Calculate the period of the oscillation of the simple pendulum. Alright, jadi kita punya which procedure, tanya which procedure. So jawapan dia adalah procedure F. Okay. Tulis F U state saja, the- Ustaz. Ha? Tulis F saja, boleh? Boleh. State the related angle. Apa angle tadi? Theta equal to 10. 10, 70 degree. Oh, 70. Okay. Okay, yang 10 tu yang awal-awal. Okay, yang awal-awal tu mesti kurang daripada 10. Okay, so apa sebenarnya kenapa dia buat dua? Satu yang 10, satu lagi 70. Yang 70 ni kita buat sekali je, kita tak payah ulang banyak kali. Okay, kalau yang 10 tu less than 10 tu kita akan plot graph. Yang 70 ni kita tak payah plot graph, kita sekadar gunakan formula tu balik untuk cari G dia. Okay. Okay, how to determine the value of G from the gradient of the graph? Okay. Ada yang dapat how to determine the value of G? Okay, kita tengok balik. Okay kan, nanti kita akan plot graph T squared against L. Kemudian kita perlu cari G lah. Kita cari gradient, kita cari G. Jadi, berdasarkan formula yang ni, okay, ni formula dia. So, mana dapat formula ni? Formula ni datang daripada formula yang atas ni. 1.1, kita rearrange balik jadikan T squared sebagai dia punya objek.
jadi sebagai subjek dia. So T squared equal to 4 pi squared L over G. Jadi kita akan buat T squared against L. Okay, so jadi T squared kita akan jadi, ni akan jadi Y. L kita akan jadi X. Jadi M kita apa? Gradient kita akan jadi sama dengan apa? G. Y equal to MX plus C. M dia Pi 4 pi dah. Pi square Ha? G. Okay. So M dia akan jadi yang selebih-lebih ni lah. Ini akan jadi M. Okay, so M equal to 4 pi squared over G. Okay, jadi kita buat eksperimen. Okay, kita plot graf. Daripada graf tu kita cari dia punya nilai M. Masukkan dalam kat sini, dapatlah value of G. Okay, ataupun kalau kita nak rearrange balik kita punya equation, kita akan dapat G is equal to 4 pi squared divided by gradient. Okay, 11. How to calculate the percentage of error between the value G experiment and G standard. Okay, ini pun percentage of error kita dah pernah buat sebelum ni. Okay, ataupun kita panggil percentage of difference. Okay, percentage of difference. Mana formula dia adalah error is equal to G experiment minus G standard. G standard ni G teori lah, 9.81 divided by G standard. Okay, ni kita boleh moduluskan. Okay, times 100%. Okay, so apa kepentingan apa kepentingan percentage of error ni? Agak-agak ada siapa tahu tak apa kepentingan percentage of error ni? Kenapa kita buat? Nak tahu berapa banyak error yang ada. Nak tahu? Nak tahu peratus error tu Ya, betul lah. Nak tahu peratus error tu lah. So, sekiranya kita punya error terlalu besar, contohnya lebih daripada 10% kita punya error. So, maksudnya kita punya eksperimen itu kita boleh kira tak boleh terima lah. Mungkin ada banyak kesalahan, banyak error yang kita dah buat dalam eksperimen tersebut yang menyebabkan kita punya percentage of error dia besar. Jadi, selalunya acceptable percentage of error adalah below 10%. Okay. Okay, so predict what will happen to the value of G if large amplitude is used. Okay. Agak-agak apa yang berlaku dekat value of G kalau kita gunakan large amplitude? Kan dalam eksperimen ni kita gunakan small amplitude. Tapi kalau large amplitude, agak-agak apa yang berlaku? Not obey SHM. Not obey SHM. Betul. Okay. So first, bila large amplitude, dia tak obey simple harmonic motion. Okay, sebab apa? Sebab large amplitude, bila kita gunakan large amplitude, dia punya energy akan cepat berkurang. Jadi kita punya nak tunggu sampai 20 oscillation tu, maybe dia punya oscillation tu semakin kecil. Dia punya apa tu? Okay, ingat simple harmonic motion, dia adalah periodic motion without loss of energy. Okay, so bila kita gunakan small angle, okay, bila kita gunakan small angle, so bila dia oscillate pergi sana, dia patah balik, dia possible untuk dia patah balik ke tempat yang sama walaupun selepas 20 kali oscillate. Okay, tetapi kalau
angle dia terlalu besar, okay, bila dia pergi sini, kadang-kadang dia tak sempat nak pergi kat tempat asal. So bila dia tak pergi ke tempat asal, itu tak dikira sebagai simple harmonic motion. So bila dia tak obey simple harmonic motion, apa yang berlaku? Akan ada banyak error lah dalam kita punya eksperimen. Okay, akan ada banyak error dalam kita punya eksperimen dan mungkin percentage of error dia tinggi. Okay, so kita boleh tulis kat sini higher percentage of error. Okay, boleh faham ke? Faham, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Semua boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Boleh, sir. Okay, list 3 precaution of this experiment. Okay, apa precaution? Sebelum kita nak buat eksperimen ni. Okay, precaution ni adalah benda-benda yang kita expect. Yang kita dah boleh agak dah. Kalau kita buat benda tu, mesti akan ada masalah. So, apa satu precaution yang ada? Mata sir. Mata pun boleh juga. Okay, mata boleh. Tapi itu general lah. General. Air resistance tu betul. Okay, air resistance boleh. Okay, switch off. Tapi air resistance tu bukan precaution lah. Yang kita punya precaution, switch off. Fan. The fan. Yeah. To reduce air resistance. Okay, lagi apa? Eyes must be perpendicular. Masa kita baca kita punya meter rule tu pun penting juga. Okay. Itu boleh. Eyes perpendicular to the scale. Okay. During measurement okay. Lagi okay, untuk ini yang eyes perpendicular ni general lah. Mana-mana eksperimen yang menggunakan scale kita boleh pakai. Okay, so yang spesifik untuk eksperimen ni adalah make sure the displaced angle displaced angle is below ataupun is less than 10 degree. Okay, make sure the displaced angle is less than 10 degree. Okay, itu je lah itu sahaja. Ada satu lagi. Okay, satu lagi yang selalu yang saya nampak orang buat. Okay, make sure the pendulum oscillate in a vertical plane. Okay, apa yang dimaksudkan dengan oscillate in a vertical plane ni? Okay, bila kita buat, kita displacekan kita punya apa tu kita panggil pendulum. Okay, kita kena pastikan pergerakan dia cantik macam tu. Macam tu, pergi sana, patah balik. Okay, maksudnya dia dalam vertical plane lah. Vertical plane tu ni, kita bayangkan dia bergerak dalam 2 dimension. Okay, 2 dimension. Okay, dalam satu plane. Okay, kalau bukan yang satu plane tu, contoh dia bergerak buat bentuk bulatan.
Macam tu. Dia pergi sana, lepas tu dia patah balik macam tu. Dia pusing-pusing. Pun boleh jadi juga. Okay. So bila kita nampak benda tu berlaku, kita kena stopkan kita punya pendulum, buat balik. Okay. Sebab ini dia dah bukannya simple harmonic motion dah. Bukan periodic motion kalau dia bergerak macam tu. Okay. So nanti eksperimen kita akan ada error lah. So itulah dia beberapa precaution yang ada untuk eksperimen yang pertama. Harap-harap awak ingat lah sebelum awak start buat eksperimen. Kalau amplitude boleh tak? Amplitude pun boleh, tapi amplitude tu lebih kurang macam angle juga sebenarnya. Small angle, small amplitude sama lah. Okay.